Alhamdulillah, pada petang ini saya turut sama-sama untuk membantu kempen PRK Slim. Saya turun bersama-sama dengan rakan-rakan kerana walaupun PRK Slim ini tidak akan menentukan kedudukan kerajaan negeri maupun kerajaan pusat, tetapi dalam politik ini ada beberapa unsur dan dimensi yang penting. Antaranya kerana soal persepsi, soal meneruskan momentum kita, soal kita mengeluarkan isyarat, soal kefahaman pengundi terhadap isu-isu nasional dan tempatan, dan juga sama ada keputusan yang kita buat meletakkan calon kita adalah tepat diterima sepenuhnya oleh masyarakat kita di Dun Slim ini. Semua ini merangkumkan satu pertimbangan di mana kita perlu berusaha dengan seberapa gigih yang boleh untuk memastikan bahawa pada 29 nanti calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz akan menang dengan cemerlang. Antara sebabnya kerana kita nak menunjukkan, kita nak beri isyarat bahawa kesepakatan politik baru kita ini yang bermula dari Bukit Cameron Highland berakhir di Dun sini baru-baru ini, tidak dijangka pula bersambungan di Dun Slim ini atas tiket BN, maknanya yang dipimpin oleh UMNO dan PAS dalam mufakat nasional adalah merupakan persefahaman kesepakatan politik yang amat ampuh yang boleh membawa kita untuk merajui kepimpinan negara Putrajaya bakal milik kita bersama. Dan kalau ini kita dapat teruskan momentum dari Cameron Highland ke sini. Saya tengok baru-baru di sini, kebetulan saya Ketua UMNO bahagian Pekan, ada bersama kita YB sini baru. Saya lihat cukup cantik kerjasama kita. Penyokong kepada YB Syarif tak lain dan tak bukan Ustaz Fadil, Timbalan Ketua PAS bahagian Pekan, potongannya pemerintahan juga sama juga, boleh adik-adik. Dan bila ada majlis doa selamat, Timbalan Ketua PAS Pekan mendoakan, ya Allah, berilah kemenangan yang besar pada calon Barisan Nasional. Sungguh tak terfikir saya satu hari saya melihat kesepakatan politik antara UMNO dan PAS ini membuahkan hasil perubahan lanskap politik yang sangat bermakna sekali. Maka sekali lagi timbul di sini
Maka kalaulah sudah 6 dari Cameron Highland macam Dato' Syarif sebut tadi, berapa? Saya bukan pensyarah dalam matematik, tapi kalau kiranya dari Cameron Highland, Semenyih, Rantau, Tanjung Piai, Kimanis, Ceni, mana kali ke-7? Kalau kali ke-7, kesepakatan politik baru atas nama Muafakat Nasional ini terbukti keberhasilannya, maka inilah akan digeruni oleh lawan kita. PH agak gabrah lah saya kira kalau sekiranya sekali lagi kita menang dengan kemenangan yang lebih tinggi daripada PR yang saya kira yang sebab yang kedua kerana kita nak beri isyarat juga kerana calon yang dikatakan bebas ni sebenarnya adalah calon atau calon hakikatnya calon atau ditaja oleh atau diumum oleh atau cuma tak boleh pakai simbol parti baru. Entah apa simbol dia pakai. Apa? Pokok pokok petai. Pokok petai ni. Inilah calon atuk. Atuk sendiri sampai hari ini belum tengok muka dia lagi. Tak tahulah dia nak datang sini ke tak datang sini. Datang ke tidak? Boleh datang ke Tolak Utara? Pintu. 22 bulan jadi Perdana Menteri itu lah. Sekali lagi lepas 22 tahun. Tak pernah di dunia Perdana Menteri 22 tahun jadi Perdana Menteri sekali lagi 22 bulan. Lepas itu jadi Menteri Perdana Menteri interim. Lepas tu nak jadi pula Perdana Menteri yang ke-8, tak dapat. Ni nak jadi Perdana Menteri yang ke-9. Daripada Perdana Menteri yang ke-4 sampai Perdana Menteri ke-9, cita-cita tak habis. Umur dah 95 tahun. Kalau 95 tahun ni kira dah tak tahulah nak kata dah masuk maghrib ke, tapi semua atas Allah ketentuannya. Tapi soalnya apa yang dia buat selama 22 bulan jadi Perdana Menteri ini? Saya nak tanya tuan-tuan, ya, cuba fikir sejenak. Boleh tak dalam ingatan kita, ini bukan lama dulu, ingatan kita ni, apa dalam pentadbiran Atuk sebagai Perdana Menteri Kerajaan PH, apa yang telah mereka lakukan dalam masa 22 bulan yang boleh kita rasa bangga? Ya. Saya nak tanya orang PAS, apa yang Atuk buat? Tak ada orang nak cakap. Tak ada lah tu. Dia suruh rakyat ikat perut, tapi anak dia dalam senarai yang terkaya ke-9 dalam negara kita tu, the 9 richest man in Malaysia, anak tu, tapi disuruh rakyat ikat perut. Dia jaga bahawa negara kita ni bankrupt kerana waktu Perdana Menteri yang ke-6 saya dah tu
negara kita menjurus kepada negara bankrupt, dia kata. Hutang bertimbun-timbun. Itu kempen dia PRU14 tu. Kempen dia. Kononnya saya ni pencuri lah, saya ni penyamun lah, saya ni penyangak lah, macam-macam. Tapi kalau negara kita ni bankrupt, tuan-tuan, kenapa pula baru ini Kerajaan PH boleh meluluskan pakej rangsangan yang dengan suntikan sebanyak 45 bilion yang diluluskan oleh Parlimen baru-baru ini? Kalau negara bankrupt, mana boleh lulus dana tambahan 45 bilion? Lepas itu PH tak sokong. PH tak sokong, dan mereka kata kalau tambah 90 bilion dia sokong. Sebelum ni dia kata negara kita akan bankrupt, hampir bankrupt. Baru ni dia kata pula kita boleh jana dana tambahan 90 bilion. Maknanya apa, tuan-tuan? Tipu lah. Dia dah bohong. Negara kita tak bankrupt, tuan-tuan, waktu PN mentadbir negara kita. Negara kita telah merupakan sebuah negara yang telah mencapai kadar pertumbuhan antara yang paling tertinggi di dunia waktu kita mentadbir. Sehingga, tuan-tuan, sehingga kan kita telah mengumpulkan harta aset negara sebanyak 2 trilion. Daripada 800 bilion naik pada 2 trilion. Bukan saya kata, yang kata Atuk. Sebelum dia melepaskan jawatan, dia kata negara kita ada aset 2 trilion. Sebab telah bertambah daripada 800 bilion jadi 2 trilion. Ini Atuk kata. Tapi sebelum PRU14, dia kata kita ni hutang, kita ni boros, kita nak jadi negara bankrupt. Maknanya apa? Tipu. Lentung rakyat. Lentung. Tak payah cakap pasal janji lah. Semua orang tahu pasal janji yang tak ditunaikan. Janji tol percuma, janji harga minyak turun, janji hutang PTPTN, janji hutang Felda, janji tambah BRIM, janji persekolahan percuma, universiti percuma, macam-macam dia janji. Tapi saya percaya, tuan-tuan, kalau kita sebagai sebuah kerajaan, kita menang atas penipuan, kita menang atas pembohongan, kita menang atas fitnah, hanya kerajaan kita tak dapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak semena-menanya 22 bulan habis tempoh riwayat kerajaan ini. Dalam tempoh 22 bulan tu, saya nak tanya tuan-tuan sekali lagi, apa yang dibuat untuk masyarakat Felda dalam masa 22 bulan? Sawit turun. Ada. Harga sawit turun. Harga sawit turun. Ya. Nah, saya nak bagi sebab yang ketiga, kenapa kita perlu menang besar di PRK Dun Slim. Kenapa? Kerana saya nak lihat agenda pembelaan masyarakat peneroka zaman PN dulu kita dapat sambung kembali untuk manfaat tuan-tuan. Saya tidak mau masuk diri saya dalam bakul langkat sendiri, tapi saya nak gambarkan bahawa zaman BN dulu saya jaga masyarakat Felda sebab saya anggap itu sebagai
yang diwarisi pada saya oleh Allahyarham anda saya, Tun Razak. Tun Razak Felda tahun 1956. Bila saya jadi Timbalan Menteri dan Perdana Menteri, saya anggap itu sebagai kewajipan saya untuk menyambung perjuangan. Dari zaman kita tak bertanah kepada zaman di mana saya telah cuba memodernkan setiap rancangan Felda, antaranya rumah-rumah penuh berubah. Kenapa? Kerana 40,000 pinjaman tanpa faedah yang diluluskan zaman saya menjaga Felda. Saya masuk rumah Felda, rumah penokar, saya tanya. Mereka kata mereka memanfaatkan pinjaman itu, tambah daripada sumbangan dana daripada anak-anak mereka. Rumah bertukar jadi rumah batu, rumah banglo. Makna kehidupan rakyat zaman BN jauh lebih baik. Saya jaga hubungan antarabangsa, tuan-tuan, supaya pasaran minyak sawit dari Malaysia ini laku dibeli oleh negara-negara besar, khususnya negara China dan negara India. Tapi sifat Atok selalu bergaduh dengan orang. Bukan saja orang dalam negara, di luar negara pun dia menyinggung perasaan. Perdana Menteri Modi, setelah dia buat ucapan di Bangsa-Bangsa Bersatu yang menyentuh isu Kashmir, menyebabkan negara India tersinggung perasaan, marah pada kita. Mereka menghentikan import sawit dari Malaysia, tuan-tuan. Harga sawit jatuh menggundung sampai pada tahap 350 setan, betul tidak? Siapa susah? Anak-anak Atok tak susah. Yang susah, tuan-tuan sekalian, penuh Felda. Tapi alhamdulillah, bila Atok tak dari Perdana Menteri, India sambung balik beli minyak. Harga sekarang boleh tahan, betul tak? Betul. 550 setan. 550. Yang lega siapa? Tuan-tuan juga yang lega. Zaman BN meminta harga sawit berada di tahap yang tinggi, kerana dasar dua yang kita amalkan, tuan-tuan, menguntungkan rakyat jelata. Ini saya nak sebut lagi banyak perkara pasal Felda, tapi tak apa. Saya percaya tuan-tuan pun dah sedar, ya. Bantuan demi bantuan saya bagi, bantuan wang tunai, bantuan tanam semula sebagai geran, bukan sebagai pinjaman. Zaman PH tukar sebagai pinjaman, zaman saya geran. Projek pembangunan saya lulus. Kebetulan hari ini ada Datuk Aziz, pengurusi tabung haji. Saya nak sebut pun, zaman saya tiap-tiap tahun saya minta kuota tambahan naik haji. Kuota tambahan daripada zaman Raja Abdullah kepada zaman Raja Salman. Tiap-tiap tahun kita dapat tambahan kuota daripada Kerajaan Arab Saudi. Negara lain banyak tak dapat. Malaysia dapat. Cuma dia pesan, tolong jangan beritahu jumlahnya. Jadi saya tak beritahu jumlah. Tapi percayalah, ada kuota tambahan tiap-tiap tahun zaman BN memerintah negara kita ini. Tapi zaman Atok jadi Perdana Menteri, betul Datuk Aziz, ya? Tak dapat lalu tambahan kuota. Tak dapat. Tak dapat. Zaman BN dapat. Itu satu contoh di mana kalau kita nak mentadbir negara kita, kita kena pilih orang yang tahu cara dasar yang boleh membantu rakyat, memberi manfaat kepada rakyat. Saya nak sebut sikit juga tentang
isu tabung haji. Sepatutnya orang yang lebih mahir atas isu tabung haji Datuk Aziz. Tapi saya nak sebut satu saja. Biar dia kalau ada masa dia bercakap pada tuan-tuan tentang isu tabung haji. Yang kita tahu hibah zaman PH jatuh pada tahap yang paling rendah dalam sejarah, 1.25%. Zaman kita tak pernah rendah daripada 7.5%. Zaman PH hibah tabung haji jatuh pada 1.25%. Sebab apa? Antaranya saham jatuh, bursa saham jatuh. Yang kedua, aset-aset dipindahkan, dijual. Dalam banyak aset yang dijual, yang saya tidak dapat terima, tuan-tuan, adalah aset kawasan sawit di Sarawak yang dibeli oleh syarikat Tamako seluas 7,000 hektar. Kawasan itu telah dinilai sebanyak 240 juta. 3 kali tabung haji minta pihak penilai mengurangkan penilaiannya. Akhirnya dia jual pada kadar 170 juta. Daripada 240 jual pada syarikat Tomako sebanyak 170 juta saja. Dan kawasan ini memanglah berpotensi sebab Penbonyo Highway melintasi kawasan itu ataupun hampir-hampir kawasan itu. Cuba bayangkan kalau perhubungannya baik, kalau tak boleh tanam dengan sawit, boleh buka kawasan perindustrian, boleh buka kawasan perumahan, boleh buat macam-macam sebab perhubungannya baik. Tiba-tiba dijual pada syarikat Tomako dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Sampai hari ini, tuan-tuan, Menteri dulu, siapa nama dia? Mujahid. Dia tak berani jawab isu. Hari itu di dalam debate dia jawab. Dia tak jawab. Sampai hari ini, sebelum pilihan raya dijadikan RCI, 22 bulan dia tak buat RCI, tuan-tuan. Yang jadi mangsa kita ni, yang menjadi penabung kepada tabung haji, yang menguruskan hal ehwal orang naik haji, yang bagi subsidi pada orang naik haji, harga menunaikan haji melalui tabung haji bertahun-tahun tak dinaikkan, tuan-tuan. Zaman saya tak tanya Datuk Aziz, dia dengan Datuk Seri Jamil Khair, Menteri Agama, 4 kali jumpa saya. 4 kali saya tak bagi harga tambang haji dan pakej haji dinaikkan, sehingga kos subsidi itu lebih besar daripada yang dibayar oleh seorang yang naik haji. Yang kita bayar kurang sikit pada 10,000, yang subsidinya berapa? 12,000, 14,000 subsidi. Zaman BN kita jaga kebajikan rakyat, kita jaga mereka yang nak tunaikan fardu haji, tambah kuota, kemudahan pengurusan tabung haji yang baik. Tapi zaman PH semuanya tak diambil peduli oleh mereka. Saya nak tanya tuan-tuan, kita nak balik ke zaman PH ke tidak? Kita nak balik ke zaman PH? Tidak. Apa nak jadi pada calon PH ni? Calon Datuk? Kita tolak dia. Kita bagi kemenangan pada saudara Muhammad Zaidi Aziz, calon BN dan Muafakat Nasional. Dan kalau bersatu yang sokong Tan Sri Mahyudin nak sokong kita, alhamdulillah, kita terima. Tapi pokok asasnya mestilah
UMNO dan PAS. Dan inilah ramuan di Ceni, saya tengok cantik. Perkiraan di Ceni cantik. Saya congak, saya kata mesti 10,000. Akhir-akhirnya 12,650 majoriti kita di Ceni. Di sini mencongak Datuk Syarif. Cikgu matematik dia dah congak dah tadi. Mudah-mudahan pada 29 hari bulan kita tengok apa yang dicongak itu betul tak betul. Tapi saya yakin pada sentimen semangat ni, mudah-mudahan ini sebagai satu pembuka tirai pada PRU yang akan datang, ya. Slim ni lah menjadi satu lagi pilihan raya kecil di mana muafakat nasional membawa kita ke arah kemenangan yang cemerlang. Calon kita pun baik orangnya, tak ada apa yang ada isu setakat ni, memang tak ada apa-apa isu. Saya pun dah jumpa dia sebelum ni, saya tengok orang dia baik, ada watak ustaz, lulusannya, cuma dia tak slim saja. Walaupun dia mewakili kawasan slim, dia tak slim, tapi lepas ni dia agak slim sikit. Tak apalah tu, bukan soal slim tak slim. Kita nak sama ada dia jadi wakil rakyat yang baik, sama ada dia watak dia baik, peribadi akhlak dia baik, itu yang pokok. Sama ada dia faham masalah rakyat, sama ada dia rajin bekerja. InsyaAllah saya beri jaminan Saudara Muhammad Zaidi adalah orang yang akan membawa kepada kepimpinan yang sangat berkesan bagi kawasan Slim. Sebab itulah, marilah kita bersama-sama 29 hari bulan ini bagi kemenangannya untuk Felda. Saya nak Felda ni, yang kita ada visi untuk Felda ni sambung semula, tuan-tuan. Visi yang terhenti dulu untuk generasi kedua, untuk program tanaman semula, untuk kita bagi suntikan pada ekonomi tempatan, macam-macam kita nak buat. Tapi pokoknya mesti ada kuasa politik. Kalau kuasa politik tak ada di tangan kita, tuan-tuan, kita tak boleh buat perubahan yang kita hajat. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya minta tuan-tuan sambut saranan saya. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Takbir! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.